Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita menyambung ya partikel yang terakhir pada muka surat yang ke berapa muka surat? 45. 45 ya. Kita dah baca sebahagian ayat. InsyaAllah ya kita akan habiskanlah perbincangan pada malam ni. Jadi sebelum tu kalau ada apa-apa soalan ya, sebab mungkin perempuan ada buat ulang kaji. Kalau ada buatlah ya. Jadi kalau ada buat mungkin boleh tanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ya. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Okay, last week tu kita ada belajar dalam recording lah ya, saya dengar. Yang Bani tu dia memang special noun lah kan. Sebab selalu kita Special tahu noun. Ya. selalu yang kita tahu abnormal noun tu kita boleh baca cuma fathah dengan doma. Betul. Tapi yang ini pula boleh pula baca fathah dengan kasrah. So ada banyak ke? Ini baru first time ke Ustaz yang kita dengar? Baru first time. Baru first time. Oh, so sebenarnya banyak lagi ke yang perkataan macam tu Ustaz? Yang abnormal boleh tapi boleh kasrah. Tak banyak. Abnormal tapi boleh kasrah. Tak banyak, tak banyak. Adalah beberapa. Antaranya yang popular Bani inilah. Sebab Bani Israel contoh kan. Bani Israel dalam Quran ada banyak. Ya. Tapi perkataan yang sama lah Bani juga. Jadi dia boleh, sebab Bani ni dia termasuk abnormal noun. Dia masih abnormal. Pasal tak boleh tanwin kan. As long as apa ni noun tu tak boleh tanwin, tak boleh baca 3 cara, dia abnormal. Cuma abnormal ni dia special abnormal. Yang biasa kita belajar tu yang common lah, yang biasa ya. Yang semua normal tak boleh kasrah. Yang biasa kita tahu tu abnormal tu semua tak boleh kasrah, tapi yang betul, ini pula betul. boleh kasrah ya. Yang ni boleh sebab dia memang special abnormal. Dia masih tak boleh tanwin, dibaca 2 cara, ya, tetapi dia boleh ya domah banu ya. Sebenarnya bila kita sebut banu tu waw tu sukun. Sebenarnya dia bukan domah juga, dia sukun, tapi sebab nun tu kita boleh domahkan. Kalau macam sini bani sebenarnya dia bukan ya tu yang kasrah, sebenarnya nun tu yang kasrah. Cuba tengok. Banun ya kan? Ya tu masih sukun. Jadi nun tu yang kasrah. Jadi kalau kita nak kata dia boleh kasrah pun taklah tepat sangat ya, sebab kita bercakap pasal dia punya nun tu, bukan dia punya ya tu. Sebab tu Ustaz namakan dia special abnormal noun lah. Dia abnormal sebab selagi dia tak boleh tanwin, tak boleh baca 3 cara, abnormal. Tetapi dia special abnormal. Kak Masita kena tahu itu perkataan special ya. Special abnormal ni ada lagi lah sebenarnya. Ada beberapa lah ya. Tapi yang paling popular Bani ni lah. Bani dengan Banu tu lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ulang kaji saja permulaan ayat tu ya. Jadi apa kita panggil ya, huruf ataupun partikel yang terakhir dalam kitab ni ya, yang ada contoh ayat. Partikel ada banyak lagi. Tapi yang ada contoh ayat Quran ya ialah yang ni lah. Ya, yang apa kita panggil ya, dengan hamzah di atas alif dan nun ya, an. Jadi sebenarnya dia tak ada terjemahan yang exact ya, exact translation for an tu tak ada. Ya, kita hanya boleh terjemah sebagai ya, bahawa ya, nak kata bahawasanya anna ya, bahawa ya, ataupun di sini diterjemahkan sebagai apa, tu ataupun less ataupun that ya, tak ada terjemahan yang khusus exact, tak ada ya. Kita kena tengok dia punya konteks saja ya. Okey, kita cuba ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim sekali lagi. Wa is akhadha rabbuka
Waw kita tahu ya. Waw ni dia partikel dan biasa dia berada di awal ayat. Jadi kadang-kadang waw ni dia jadi sentence opener, pembuka ayat ya. Kita panggil sentence opener. Dan sentence opener biasanya maknanya dan ya. Dan dekat sini ya dia bukan sumpah. Sebab kalau sumpah, waw sumpah macam wal asri, lepas waw tu ada noun. Kat sini tak ada noun. Is tu ialah partikel juga. Ya, wa is dan ingatlah ketika mana. Hafal aja. Wa is dan waw is ingatlah ketika mana. Sentiasa dia konsisten terjemahan dia tu. Ya, is ingatlah ketika mana. Bukan iza ya. Kalau iza apabila. Jadi perempuan kena bezakan. Kena tulislah is ingatlah ketika mana. Kalau iza apabila. In jika. Lau kalau. Ya, an bahawa. Ya, ataupun tak ada terjemahan. Ya, tengok konteks. Waiz dan ingatlah ketika mana akhaza rabbuka, ketika mana rabbuka Tuhan yang mencipta engkau ya, wahai Muhammad ya, telah akhaza telah mengambil min daripada Bani Adam ya. Jadi sebenarnya ya tu tak ada tertulis sebab dia resam Osmani dan dia ya yang di baris bawah kan sebenarnya nun tu bukan ya tu sukun ya. Cuma sebab dia bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang depan dia tu, jadi dia kena panjang lah, min Bani Adam. Dia boleh baca 4 atau 5 harakat ya. Kalau kita belajar tajwid, ini termasuk mad apa kita panggil ya, ini termasuk mad apa, mad jaiz ya, mad jaiz maknanya mad harus dan kena baca 4 atau 5 harakat ya. Tapi kalau kita dengar Imam Saudi baca ya, dia akan baca dengan 2 ya. Sebab orang Saudi ya, dia pakai qiraat ya Jazari. Kita di Malaysia pakai qiraat Hafsun an Asim, jadi beza. Dia punya mazhab ada beza ya. Jadi kita tak boleh lah, walaupun imam tu boleh kalau nak baca macam Saudi, tapi dia kena konsisten lah. Mat Jaiz semua baca 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Masalah imam Malaysia ni kadang 2, kadang 4, kadang 5 ya. Jadi tak konsisten. Bila tak konsisten tak cantik lah bacaan Quran tu. Ya. Okey ya. Ustaz ajar tajwid sikit ya. Sebab tengok selalu orang buat salah. Selalu orang buat salah ya. Kerana dia tak ikut peraturan. Ya, dia kata boleh. Saudi boleh. Saudi Jazari, mazhab Jazari. Malaysia Asim ya, Hafsun an Asim. Ya, bacaan hafaz jadi lain. Ya, tapi orang kita ni kadang-kadang dia tak ambil peduli sangat. Dia main ikut suka hati dia, tak boleh. Ya, baca Quran kena ikut peraturan. Bahasa Arab kena ikut peraturan. Fiqh kena ikut peraturan. Ya, jangan main suka-suka hati, tak boleh. Ya, sebab tu kena mengaji. Ya, okey. Wa iz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika mana rabbuka Tuhan yang menciptamu. Rabb kan, Rabb ada 3 kan. Ya, 3 makna yang biasa. Rabb dengan makna Tuhan yang mencipta, menjadikan Rabb Tuhan yang mengurus, mentadbir alam, dan ya Rabb juga Tuhan yang memberi rezeki. Jadi Tuhan yang memberi rezeki, yang mencipta tu telah mengambil daripada Bani Adam ya. Bani apa makna bani? Bani adalah anak-anak keturunan ya, atau kita panggil anak cucu keturunan, anak cucu cicit piut semua masuk. Dan bani tu ya, dia adalah plural form ya. Dan dia adalah abnormal noun, tetapi macam kita sebut tadi, special abnormal noun, kerana dia tak macam abnormal noun yang lain. Abnormal noun yang lain hanya boleh domah dengan kasrah. Di sini ada beza dia, sebab tu kita panggil dia special. Adam ya, nama Arab ke bukan apa Kak Norma? Bukan. Bukan Ustaz. Kalau dia bukan Arab, kita panggil dia apa? Other than Arab adalah Special now. Abnormal noun. dia okey, dia memang abnormal noun, tapi dari segi kategori, kalau kita kategorikan dalam dunia ni, manusia terbahagi 2. Ada manusia yang kita panggil Arab, bangsa Arab. Yang bukan bangsa Arab, kita panggil bangsa apa? Ajam Ustaz. Ajam. Ain, jim, mim. Ajam ya, ajam. Jadi non Arab kita panggil ajam. Ya, sebab orang Arab, dunia Arab dia bahagikan manusia pada 2. Kalau dunia Yahudi dia bagi pada 2 juga. Satu Yahudi, satu non-Yahudi. Non-Yahudi bagi dia binatang lah, animal ya. Sebab tu dia boleh bunuh. Ya, dia tak ada belas kasihan sebab manusia yang bukan Yahudi dia punya status macam binatang aje.
Sebab tu bila kita faham dia punya konsep budaya dia, konsep dalam kepala dia, so kita tak pelik. Kita jangan harap dia ada belas kasihan. Dia tak ada belas kasihan. Sebab dalam agama dia, ya, agama yang sesat, ya, dia menganggap manusia selain daripada Yahudi tak layak hidup. Jadi sebab tu dia boleh buat apa saja, dia tak ada peduli, tak ada belas kasihan. Ya. Jangan harap belas kasihan daripada orang yang memang tak ada konsep belas kasihan dalam kepala dia, tak ada. Ya, cakaplah macam mana pun dia tak akan dengar, ya. Jadi Bani adalah, ya, adalah plural form. Adam adalah nama, ya, Nabi Rasul manusia pertama, ya, dalam dunia ni. Dan oleh kerana dia bukan berbangsa Arab, ya, dia bangsa, tak ada bangsa lagi masa tu. Dia manusia pertama. Ya, maka nama dia tidak boleh ditanwin. Dia betul abnormal noun, betul. Boleh baca Adamu Domah, Adama Fathah. Itu yang biasa kita dah tahu, ya. Okey. Tetapi di sini pasal apa dia baca Adamah? Pasal apa tak baca Adamu Haji Asy'ari? Pasal apa tak letak Adamu? Pasal apa? Second noun. Ya. Jadi dia second noun. Jadi bila second noun, itu patutnya kasrah lah. Tapi macam mana nak kasrah sebab dia abnormal. Jadi bagi abnormal noun, ya, yang tak boleh pakai kasrah, maka the closest to kasrah is fathah. Ya, ya bani, ya bani Adama. Tak boleh baca bani Adamu, tak boleh lah sebab dia second noun, ya. Min zuhurihim, daripada zuhur. Zuhur makna daripada belakang dia. Ya, bahagian kita panggil loin, ya, loin tu bahagian pinggang ke bawah tu, ya. Jadi orang lelaki punya apa kita panggil keturunan tu datang dari situlah. Ya, dia punya sulbi kita panggil sulbi, ya, tulang sulbi dia ataupun bawah lagi, ya. Jadi itu merujuk kepada apa kita panggil, ya, kepada dia punya sperma dia, ya. Daripada sperma itulah Allah cipta zuriat, ya, zuriatahum. Cuma zuriat ni dia dalam bentuk apa ni Kak Nap? Zuriat ni singular ke plural? Singular. Singular. Apa plural? Saya pun daripada minggu lepas Ustaz tak boleh nak jawab. Jadi zuriat ni dia singular, ya, dalam bentuk dia, ya, in apa kita panggil, ya, form dia, dalam form dia tu singular, ya, form. Tapi substance dia tu plural. Dia susah sikit, ya. Dia macam itulah, macam kita kata kaumun kan. Macam kita kata kaumun, ya, kaumun. Kaumun tu satu kaum. Memanglah kita kata satu kaum, tapi dia seorang ke? Tak. Ya, satu kaum tu bukan seorang, satu kaum tu a group of people. Tapi pasal apa kita kata kaum tu ya, maknanya a nation kita kata. Ya, dalam bahasa Inggeris a nation, satu nation. Satu nation tu maknanya satu bangsa, bangsa Malaysia contoh. Satulah. Tetapi dalam bangsa tu ada ramailah orang. Ya. Jadi maknanya zuriat ni sama juga. Dari segi bentuk dia singular. Tapi dari segi makna dia dia adalah plural. Ya, ini pun konsep baru yang tuan-tuan dan puan-puan kena faham lah, ya. Dalam Quran pun ada, dia tak adalah banyak sangat, tapi ada lah. Dia macam Bani tadi, ya. Jadi zuriyatahum, zuriat mereka. Zuriat mereka takkan seorang, mesti ramai, ya. Tetapi dari segi bentuk, ya, kita anggap dia sebagai singular. Tapi dari segi meaning, dia adalah a group of people dalam zuriat tu, ya. Jadi macam kita kata zuriat Nabi Adam, dah tentulah ramai, takkan seorang. Ya, zuriat Nabi Muhammad SAW paling kurang ada 6 atau 7 anak Nabi. Tu zuriat dia, ya. Macam tu. Okey, ya, zuriatahum. Zuriat, ya, dibaca dengan dhammah wa zurriyata, dibaca dengan fathah. Ya, kalau ingat lagi, ya, apa sebab dibaca dengan fathah tu? Kat Nomah apa sebab? Zuriata. Zuriatahum. Pasal apa? Dia jadi apa tu? Apa kedudukan dia? Dia Objek jadi Ustaz. Dia jadi apa kat Nomah? Objek Ustaz. Dia jadi objek. Objek biasanya datang selepas. Selepas verb Okey, kat mana verb dia? akhoza. Okey, ya, sebenarnya kat situ wa is akhaza zurriyatahum rabbuka patutnya. Patutnya zuriyata tu dia duduk selepas akhaza. Tetapi as usual kita tahu, ya, objek dalam bahasa Arab sama ada dalam Quran, dalam hadis ataupun dalam ayat biasa, ya, dia dipisahkan jauh daripada verb dia. Ya, macam kita sebut tentang makan kan, saya makan. Ya, patutnya bahasa Melayu saya makan nasi bersama ibu saya.
ya, di bawah pokok kelapa, ya. Tapi tak, saya makan nasinya tak sebut. Saya makan bersama ibu saya di bawah pohon kelapa atau di bawah pohon nyiur yang melambai di tepi pantai yang indah, ya, pada waktu angin bertiup, ya. Ketika apa kita panggil burung-burung berkicauan, hujung sekali baru letak nasi, ya. Bahasa Arab dia macam tu. Jadi patutnya wa iz akhadha, ya, zurriyatahum rabbuka. Jadi patutnya macam tu. Tapi tak, ya, dia letak di belakang. Boleh, tak ada masalah. Okey, ya. Kemudian wa ashhadahum, ya, wa ashhadahum. Ya, wa ashhada. Ashhada sekali lagi adalah merupakan verb, ya, ashhada. Yang kita selalu sebut apa kita panggil, ya. Kita apa istilah dia, ya, kita testify dia panggil, ya, testify. Wa asyhadahum, dan Allah made them testify. Ya, wa asyhadahum maknanya Rabb buka Tuhanmu telah membuat mereka untuk mengaku, untuk menjadi saksi, ya, bahawasanya apa ala anfusihim, ke atas diri mereka, alastu bi rabbikum, maknanya masa Allah cipta kita di alam roh. Yang ini kena faham konsep akidah lah, ya. Bila kita dicipta di dalam roh sana, belum dimasukkan dalam perut mak kita, dalam rahim, ya, Allah telah bertemu dengan setiap, ya, roh yang telah dicipta tu. Allah tanya pada mereka. Allah kata alastu bi rabbikum. Ya, am I not, ya? Am I not your Lord? Bukankah aku ini Tuhan kamu yang mencipta kamu? Jadi manusia pun pada masa itu, ya, diperintah oleh Allah untuk menyaksikan, maknanya untuk ya, Allah made them, ya, made them testify on themselves. Allah buat supaya manusia itu dia mengaku, ya, dia mengaku. Apa kata mereka? Qalu, kata mereka, bala, bahkan betul lah tu, ya. Syahidna, kami telah, ya, testified, we have testified, an taqulu, bahawa, ya, taqulu yaumal qiyamah, ya, an bahawa ataupun supaya tidak, ya, kamu berkata, taqulu kamu, ya, kamu ni maknanya merujuk pada manusia yang dicipta itulah, termasuk jin. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dia baca yauma, ya, pasal apa? Sebab dia berkait dengan masa. Ya, kita tak kata yaumul qiyamah, kita kata yaumal qiyamah. Ya, ada makna pada hari tu. Kalau ada makna pada hari, tak boleh baca yaumu dengan baca yauma. Ya, dia panggil preposition of time kat situ, ya. Preposition of time, maknanya dia preposition tu. Ya, tetapi preposition of time maknanya dia bukan preposition biasa macam min, ila, an, ala, ya, bukan macam tu. Sebab dia bukan partikel. Tapi dia merujuk kepada preposition yang dibuang. Asalnya, tuan-tuan dan puan-puan, antaqulu fi yaumil qiyamah. Fi yaumil qiyamah. Ada fi. Tapi fi itu dibuang. Sebab tu dia panggil preposition. Pasal asalnya ada fi. Tapi fi itu dibuang dan digantikan, ya, yaumi kepada yauma. Dapat tak yang tu? Asal yauma tu ialah fi yaumi, pada hari. Jadi pada hari, ya, tu dua perkataan. Tetapi nak jadikan dia satu perkataan, buang fi tu. Bila kita buang fi tu, kita buang preposition, maka yaumi berubah menjadi yauma. Maknanya apa? Tetap pada hari. Tapi padanya tu dah dibuang. Fi-nya tu dah dibuang. Boleh tak faham? Ya? Apa Tan Sri boleh faham, Tan Sri? Allah, insyaAllah faham. Tapi yaumu tu apa makna Ustaz? Dah lupa saya. Yaumu. Yaum. Takkan tak tahu yaum. Lupa Yaum lah. al-qiyamah. Yaum al-qiyamah. Yaumal qiyamah. Ya, okey. Hari kiamat. Hari lah. Hari. Yaum Hari. tu Hari kamu. Okey. Dalam Fatihah tadi, masa sembahyang Isyak tadi baru sebut. Ya. Betul. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Pecah rahsia. Oh, Pecah yang tu lah rahsia. yang Kita tak tengok mana. Ya. Fatihah kita tak nak tengok mana. connect tu, nak connect tu. Saja cakap tu macam tak connect bila baca tu ialah connected tu. Okey, ya. Jadi yauma asalnya apa tadi, Tan Sri? Yauma tu asalnya Yaumi. apa yaumi? Uh, Tan Sri dah tertinggal lah dia punya preposition. Last week saya tak ada tetamu. Ni bukan subjek last week. Ini minggu ni punya. Ha? Minggu ni. Last week tak ada cerita.
Ya ke? Oh, tak ingat lah tadi Apa Tan Sri tak boleh jadikan tu sebagai alasan. Memang out lah. Memang buang kes lah. Tak boleh. Okey, okey. Jadi yaumi tu asalnya dia sekarang yauma. Pasal maknanya pada hari. Kalau kalau asalnya pada. Pada apa pada? Preposition pada apa? In Arabic. Pada. T. Fi. Hmm. Jadi apa ni Tan Sri kata yaumi. Yaumi itu betul tapi apa depan dia? Oh, dia depan dia fee lah. Jadi kita buang fee tu jadi yaumi. Tak, kita buang fi itu jadi yauma. Okey, okey. I confused tu. Okey tu. Okey Ustaz. Buang fee jadi Jadi yauma. Kalau fee yaumi. Fee memanglah. yaumi. Memanglah. Cuba dengar baik-baik. Lepas fi kan baris dia bawah. Ya. Lepas pada fi kalau noun mesti baris bawah. Preposition Mana kena ada ada bawah. Selepas tu kasrah lah. mesti kasrah. Tapi Ha. sebab apa sekarang kita tak boleh baca yaumi? Sebab fi itu kita buang. Ya. Bila Tu kita jadi buang yauma. itu yang jadi yauma. Tapi the meaning is still there. The meaning Ustaz, ya. maksudnya kita tak boleh kalau kita tak boleh langsung ke guna fee kalau in other word lah kita nak cakap lain kan? Bukan Boleh. dalam ayat ni. Kita boleh je guna juga fee yaumil qiyamah tu boleh tak? Boleh. Boleh kan? So kenapa dia buang kat sini pula? Pasal Quran, itu kita faham konsep Quran. Quran ni lagi pendek, lagi bagus. Oh, The shorter the sentence, the shorter the sentence, the apa kita bilang, the higher the quality of the sentence. Tuan-tuan kena okey. faham konsep. Sebab tu saya cakap, tuan-tuan, belajar apa pun, you have to understand the concept. Konsep tu yang kita tak dapat. Sebab tu Kak Macitah tanya. Pasal Kak Macitah, okey sekarang Kak Macitah dah tahu dia punya konsep. Apa konsep dia? Ayat Quran ni lagi pendek, kalau kita boleh buang, lagi pendek, lagi kualiti dia tinggi. Lagi balaghah dia tinggi. Okey. Okey, walaupun boleh tak letak fi yaumi? Boleh. That's why Kak Macitah tanya. Pasal apa? Pasal apa Allah tak kata fi yaumi? Pasal perkataan fi yaumi boleh digantikan dengan satu je, yauma. Okey. Dia punya quality of the sentence lagi tinggi. Kita tak rasa pasal bukan bahasa kita. Ya, Betul. kita tak rasa. Sebab dia bukan bahasa kita. Kalau dia bahasa kita, kita akan dapat dia punya the beauty tu kita dapat tau dia punya perasaan. Sebab kalau tidak memang kita tak rasa. Ya, macam contoh, ya, sebab perkataan dalam bahasa Arab ni, ya, dia boleh buang preposition, ya, dia boleh buang huruf ya kat belakang, ya. Kadang-kadang dia buang alif lam, dia masalah buang-buang tu Ustaz tahu. Masalah buang-buang tu yang hanya masalah tu. Pasal kita nak kena buang-buang tu, bila nak buang-buang tu kita tak faham dia punya konsep. Tapi sekali kita jumpa, okey, macam Kak Macitah tanya. Tak boleh kalau letak fi yaumi? Boleh. Pasal apa tak letak? Pasal fi yaumi dah dua perkataan. Kalau boleh dipendekkan dua menjadi satu, itu lagi bagus. Yauma saja, ya. Tapi macam Tan Sri cakap tadi tak bolehlah kita letak yaumi. Yaumi tak boleh lah pasal fi tak ada, kan? Okey. Kalau masuk fi baru fi yaumi. Tapi kalau buang fi yauma. Tapi yauma tu apa maknanya? Masih maknanya pada hari. Makna tak berubah Kak Macitah. Tetapi Okey. dia punya penggunaan, ya, pemilihan perkataannya tu satu tinggal yauma. Okey. Dah faham yang tu. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah dah tahulah sebab dia second noun. Bila second noun mesti baris bawah. Yaumal Qiyamati. Ataupun fi yaumil qiyamah. Sama. Tak ada berubah. Sebab Al-Qiyamah masih menjadi second noun. Sama ada fi depan yaum ataupun tak ada fi. Al-Qiyamah sentiasa menjadi second noun. Ya, okey, clear. Inna sesungguhnya kami kata Allah. Kunna, ya, kunna, ya, sesungguhnya kami. Ya, ni nanti mereka lah. Ya, bila mereka apa kita panggil, ya, bila apa kita panggil kunna an hadza ghafilin. Jadi bila manusia yang dia dah lupa tau, masa dia di alam roh, dia dah testify. Dia dah testify bahawasanya Allah itulah yang cipta dia. Tapi bila dia lahir di dunia, ya, dia lupa. Sebab tu tengok orang kafir kan, ya, dia sembah berhala. Yang jadikan dia bukan berhala, pasal apa dia sembah berhala? Dia lupa dah bahawasanya dulu dia dah buat dah testify depan Allah. Dia lupa. Tetapi kalau kita bercakap ya dengan mereka, mereka boleh tak apa kita panggil, mereka boleh tak, bukan apa kita panggil, sebab dia punya naluri dalam hati tu ada. Ya, naluri tu, ya, naluri ketuhanan. Kak apa dia kita panggil, Haji Asy'ari faham tak kalau Ustaz kata
setiap manusia dalam hati dia ada naluri ketuhanan. Faham tak? Faham, Ustaz. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa maksud naluri ketuhanan? Dia dia dah diberitahu masa sebelum dia apa dalam alam roh Hmm. yang dia dicipta oleh Allah. Okey. Jadi dalam hati manusia tu dah ada Seharusnya Sentiasa ada Allah dalam hati. dia dalam maksudnya dia punya nature manusia ni, dia memang nature nak bertuhan. mencari Nature Tuhan. hamba nak bertuhan. Dia sebab dia dah testify ya, tapi dia lupa, tapi dalam hati dia tu mesti ada. Bukti dia tuan-tuan ya, cuba bagi bukti. Orang komunis contoh. Orang komunis dia kata dia tak percaya Tuhan ya. Agama ni candu masyarakat kata Karl Marx. Tetapi bila dia akan mengaku bertuhan? Bila orang komunis akan mengaku dia bertuhan? Masa bila? Cuba bagi dua contoh. Ustaz, dia kena tembak, dia nak mati. Bila nak mati dah. Ya, bila Stalin dengan Lenin tu nak mati dah, sakit tenat dah. Dia pun sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Dia punya jeneral tentera pun tanya, selama ni bukan awak kata tak ada Tuhan. Dia kata sebab aku sakit sangat. Bila sakit sangat tu, naluri ketuhanan tu keluar balik. Ya, sebenarnya dia tahu ada Tuhan, cuma dia menafikan. Itu yang pertama kan. Yang kedua, ketika dia duduk dalam kapal terbang ataupun di dalam kapal laut ya, yang dipukul oleh ombak. Ya, jadi bila dipukul oleh ombak, ya, maknanya barang-barang pun dah campak keluar, ya. Maknanya dalam keadaan mungkin kapal tu akan karam, mungkin kapal terbang tu akan terempas, masa tu tak diingat lain dah, semua ingat Tuhan. Tak pedulilah agama apa pun, maknanya naluri ketuhanan tu ada dalam diri manusia, ya. Itu konsep basic. Mana-mana orang pun akan kata macam tu, ya. Jadi manusia ni bila dia lupa kat dunia, nanti di akhirat bila dibangkitkan pada hari kiamat, dia pun kata inna kunna an hadza ghafilin. Kami lalai, kami tidak mengetahui ya. We were unaware. Ya, cuba tengok terjemahan bawah. Ya, we inna kunna ya an hadza ghafilin. Ghafilin tu ialah unaware. Ya, the unaware dan the unaware people. Orang yang unaware, dia tak tahu. Ya, dia akan kata kami tak tahulah bahawasanya Tuhan ni esa, kami tak tahulah Tuhan ni. Jadi bila dia dah testify dekat alam roh, bila di dunia dia lupa, di akhirat besok dia tak ada alasan. Ya, dia tak boleh kata kami tak pernah pun, kami tak sedar, kami tak tahu, tak boleh. Jawapan kami tak tahu, kami tak sedar, ya, we are unaware, tak boleh jawapan tu. Ya, memang tak boleh, ya. Sebab apa? Sebab kita ada ruang, ya. Dalam hati kita ada naluri ketuhanan. So kita tak ada apa? Kita tak ada alasan untuk kata kita tak pernah tahu bahawasanya Tuhan tu esa, tak boleh. Ya, tak boleh, ya. Sebab tu manusia bila kita ajar dia kepada agama, satu hari nanti dia akan kembali ya, macam Cat Stevens lah. Ya, dia agama Kristian ya. Jadi dia liberal ya, penyanyi, kompos lagu, dia duduk tenggelam dalam dunia entertainment dia. Ya, tapi bila dia sakit ya, dia kena TB kan, duduk dekat hospital kena kuarantin. Bacalah buku ni ya, masuklah Quran baca juga. Baca belik sana belik sini, akhirnya dia tengok ya apa yang dia nak tanya selama ni tentang ketuhanan. Ya, sebab apa dia jarang ya datang gereja ya? Sebab dia rasa gereja tu tak mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Gereja tu tidak menjawab persoalan hidup dia. Macam kita lah tuan-tuan, ya, macam anak-anak muda kita kan, contohlah ya, anak-anak kita. Pasal apa dia tak minat datang masjid, tak minat datang program agama? Sebab dia tak nampak masjid dan program agama tu boleh mengisi kekosongan jiwa dia. Dia tak nampak. Ya, dia tak rasa. Jadi bila manusia tak ada rasa, dia mati rasa, macam mana kita nak ajak dia kata jomlah datang masjid ya, bagus datang masjid ni. Dia tak dapat rasa. Ya, tapi cuba dia datang masjid tu, dia dapat pengisian hati dia. Dia rasa tenang ya. Dia rasa ada pengisian dalam hidup dia. Dia rasa jiwa dia jadi lebih baik. Doa dia dimakbulkan ya. Kalau dia doa kat rumah contoh ya, tak berapa mustajab. Kalau dia doa di masjid mustajab. Manusia akan sedar. Dia kata bagus datang masjid sebab dia tahu ada kelebihan. Tapi kalau dia tak dapat merasai benda tu, dia memang takkan datang. Sebab dia kata apa beza sembahyang kat rumah sembahyang ni? Kita kata sembahyang di masjid dapat ya 27 gandaan apa ni darjat. Kalau kat rumah seorang ya, mungkin kita lupa. Rakaat ketiga, rakaat keempat lupa. Kalau di masjid kita lupa, ada imam yang mengingatkan. Ada makmum, ada orang lain boleh sebut subhanallah kan mengingatkan kita. Ya, jadi
Kadang-kadang benda tu tak cukup. Ya, kita nak bagi tahu kata datang masjid pahala lebih besar, kadang-kadang orang tak dapat. Ya, dia kata nantilah kalau macam tu tak apalah, ya. Tapi kalau datang masjid tu boleh menyelesaikan masalah dia, tu orang akan tahu, orang akan rasa. Pasal kita dalam hidup ni kadang-kadang agama tu macam tak boleh menyelesaikan masalah kita. Sebab tu kita tak rasa. Ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan kita yang alhamdulillah sudah berada di jalan kebenaran, okey. Tapi orang lain yang kat luar tu, ya, jadi dia bermain dengan perasaan kita, tak ada apa pun datang masjid. Ya, macam khutbah Jumaat kan, dia datang sekali-sekala hari Jumaat. Ya, khutbah pun boring. Ya, tak menarik, ya. Kemudian apa kita panggil, ya. Tengok orang kat masjid ni datang pun apa sombong-sombong, tak mau tegur siapa, bagi salam pun tak jawab. Jadi dia kata apa guna datang masjid, tak ada apa. Sebab dia tak rasa. Ya. Jadi apa ni Cat Steven, ya, bila dia pergi ke gereja, ya, dan dia tanya soalan pada padri, padri tak boleh jawab. Bila padri tak boleh jawab, maka ya, masa dia sakit, dia baca, dia dah ada peluang, ya, pinjam Quran abang dia membaca, dia kaji, baca dan sebab orang sakit, mana nak pergi mana? Tak ada nak kejar. Ya, pasal kita dalam dunia ni kita bekerja-kejar dengan masa kan. Tapi kalau kita tak sihat, kita duduk dalam rumah, ya, di kuarantin pula, di hospital, tak ada benda lain boleh buat, ya, maka kita akan bagi peluang untuk membaca lah, baca. Dia tengok, ya, kita banding dan akhirnya dia kata semua soalan yang dia tanya ada dalam Quran. Sebab tu dia masuk Islam. Ya, dan bila dia masuk Islam dia jadi good Muslim. Ya, dia jadi good Muslim. Ya, dia propagate, ya, apa ni Islam kepada masyarakat di England. Jadi maknanya nak bagi tahu dia dapat merasai keindahan Islam tu, kemanisan. Sebab kalau kita tak dapat memang tak macam tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan boleh bertahan duduk dalam kelas ni? Ya, walaupun ya apa ni kita kata mungkin kita ya 20 orang, 25 orang, 30 orang kita kata ya. Tak lebih daripada 40 orang ya. Tapi kita boleh bertahan. Pasal apa boleh bertahan? Sebab kita dah ada rasa kemanisan tu. Sebab bagi kita bila kita faham tentang benda ni, bila kita baca Quran tu kepahaman kita lebih baik. Ya, apa Tan Sri ada tak rasa macam tu Tan Sri? Ya Ustaz, betul. Ada Ya. perkataan-perkataan tu kadang-kadang kita bila kita baca kita tahu makna dia. Ya. Jadi bila adalah motivasi untuk kita bertahan dalam kelas ni. Betul. Kalau tidak tak ada apa. Kata lah tak ada apa lah ya. Dia akan drop out lah ya. Tu ya. Okey, puan-puan ya, itu konsep dia. Dah selesai dah kalau nak kira ni ya. Kita cuma nak pergi detail saja. Inna sesungguhnya kami ni kata orang tadi ya. Ya, supaya kamu tidak mengatakan pada hari kiamat nanti ya, supaya tidak tu tak ada kat situ. Ya. Yang ini susah nak cerita. Ni high level, Ustaz tak cerita lagi. Tapi terjemahan an kat situ ya, lest you should say on the day of resurrection, indeed we were of this unaware. Ya, supaya tidak takulu kamu berkata, kamu tu yang anak Adam tadilah. Yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti, inna sesungguhnya kami kunna berkenaan tentang ni. Ya, about this matter. Ya, of this matter. Ya, apa? An haza ghafilin. Kami lalai, kami unaware. Ya. Pasal apa? Pasal apa dia jadi ghafilin? Tu kerana ada kana depan dia. Kat mana kana tu Kak Zainab? Kana tu duduk kat mana? Kana duduk dekat kunna. Okey. Kuna tu asalnya kana campur. Kunna plus nahnu. Kana campur nahnu. Okey. Ya, bagus. Jadi kana campur nahnu jadi kuna. That's why kesannya ghafilin. Asalnya ghafilun. Ghafilin tu plural form kan? Apa ni perempuan? Ya. Ghafilin tu plural form. Plural form Plural. untuk masculine. Plural untuk masculine kan? Ya. Okey. Pasal apa ghafilin? Pasal ada kunna depan. Kalau tak ada kunna, ghafilun. Balik pada bentuk asal dia. Ya, jadi dia ghafilun kalau dia jadi apa? Dua ataupun jadi subjek. Ghafilin kalau dia jadi objek ataupun dia datang selepas kana ataupun dia datang selepas preposition ataupun dia jadi second noun. Ada banyak sebab ya. Jadi Ustaz sebut sekali lagi. Ghafilun, tuan-tuan boleh salin. Ghain alif, ada alif ya, tapi kat sini tak nampak sebab dia ganti dengan tanda mat tu. Ya, tanda mat. Ya, jadi ghain alif fa lam ya nun. Ghafilin. Ghafilin tu sebab apa dibaca ghafilin? Yang pertama sebab dia datang selepas kana. Ya, kana tu dalam konteks ni ialah kunna lah.
Ya, kalau dia datang selepas kana, kuna ke kuntu ke apa, dia dibaca ghafilin. Nombor dua, kalau dia datang selepas preposition min, ya, minal ghafilin contoh, minal, ya, ala, ya, ila, ya, selepas preposition yang 9 tu, ghafilin baca. Kalau dia jadi second noun, ya, contoh kita kata apa? Ya, kita kata apa ni apa? Ya, kita panggil ya perkataan apa-apalah. Ya, kita kata Baitul Ghafilin, rumah orang-orang yang lalai. Rumah orang-orang yang lalai. Dia jadi second noun. Second noun Ghafilin. Nombor tiga, ya, apa lagi? Kalau dia jadi objek, ya, kita kata saya telah melihat ghafilin. Ra'aitu ya ghafilin. Ya, aku telah melihat atau saya telah melihat orang-orang yang lalai. Orang-orang yang unaware. Ya, jadi ghafilin. Dia datang selepas kana, nombor satu, usah ulang balik. Nombor dua, ya, dia jadi apa tadi? Ya, dia datang selepas preposition. Nombor tiga, dia jadi second noun. Nombor tiga, nombor empat, ya, dia jadi apa? Jadi objek. Dia jadi objek. Ya, tu empat yang mudah yang kita selalu akan jumpa. Tapi kalau ghafilun, tak ada waw, tak ada ya, diganti dengan waw. Kalau dia jadi subjek, ya, at the beginning of the sentence. Ataupun dia jadi dua. Ya, apa beza subjek dengan dua, Kak Norma? Subjek sebelum verb, dua selepas verb. Okey, ya, secara umumnya betul lah, ya. Ataupun kita kata subjek kalau dia at the beginning of the sentence, permulaan ayat, ya, itu subjek. Ya, kadang-kadang lepas subjek tak ada verb. Kadang dia memang tak ada verb, ya. Cuma biasanya ada verb. Jadi kalau dia ada verb senang. Kita tengok di mana kedudukan noun tu. Kalau noun tu datang before verb, dia subjek. Kalau dia datang selepas verb, ya macam ni kan. Akhaza verb dia. Rabbuka. Kat mana rabbuka? Rabbuka selepas verb. Maka rabbuka tu adalah dua. Adalah pelaku, pembuat. Ya, senang je. Tapi kalau rabbuka tu datang sebelum akhaza, maka rabbuka menjadi subjek. Ya, subjek. Rabbuka akhaza. Wa is rabbuka akhaza. Ya. Ataupun wa rabbuka is akhaza. Waw dan rabbuka, ya, Tuhan kamu ketika mana dia mengambil. Jadi dia jadi subjek. Tapi kalau rabbuka datang selepas akhaza, selepas verb, dia jadi dua. Tapi barisnya dua-dua dhammah. Rabbuka subjek, rabbuka juga jadi dua. Tak ada beza, tuan-tuan. Ya. Okey, itu cerita dia. Jadi dalam ayat-ayat ni yang menjadi masalah besar tu yang dekat an tu. Pasal terjemahan an tu ialah, ya, apa, supaya tidak kamu kata pada hari kiamat. Supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat. Mana ada tidak berkata, tidak tu kat mana? Yang berkata tu takulu, tidak, tu tak ada. Tu memang dihazaf, dibuang. Ya, tapi yang tu kalau kita tak tengok terjemahan, kita takkan tahu sebenarnya ada la kat situ. An la takulu patutnya. Ya, tuan-tuan boleh tambah asalnya an la, ada huruf lam alif, taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Macam tu konsep dia, tuan-tuan. Kat mana yang tuan-tuan nak usah ulang balik, silakan. Kat mana Ustaz Ustaz, ulang? Ya. Ustaz, yang Allah tu baru ni Ustaz cakap yang minggu lepas antakulu tu alif zaidah tu asalnya nun. Betul kan? Betul? Antakuluna. Patutnya antakuluna lah, ya, sebab ada nun. Tapi sebab masuk an, maka nun dihazaf, dibuang, ganti dengan alif. Okey, betul tu. Memang betul. Ya. Tetapi Ustaz tak sebut lagi adalah yang ditambah kat situ. Ya. Adalah yang dibuang. Sebab kalau antakulu saja, tak boleh makna supaya kamu tidak berkata. Tak boleh lah. Mana ada la kan? Tapi sebenarnya ada la. Tapi Ustaz tak letaklah la lagi. Ya. Pasal kalau ada la, nanti orang tak nampak takulu tu. Jadi kalau an terus takulu, nampak. Maknanya ada nun dibuang. Pasal an tu menyebabkan nun tu dibuang. Tapi kalau Ustaz letak an la takulu, mungkin orang tak nampak. Jadi hari ni kita bagi tahu bahawasanya, ya, lepas an tu sebenarnya ada la. Tetapi la tu dihazaf, dibuang. Ya, supaya, ya, supaya dia punya makna, ya, supaya kamu tidak berkata. Maknanya manusia ni kerana di alam roh dia telah
testify bahawasanya Allah itu yang mencipta dia. So walaupun dia di dunia dilahirkan dia agama Hindu ke Buddha dan sebagainya, nanti di akhirat pada hari kiamat dia tak ada alasan untuk dia kata bahawasanya kami masa dunia dulu kami tak tahu benda ni. Tak boleh. Jadi dia tak boleh pakai alasan tersebut. Macam kita lah kita bawa kereta. Kemudian kita pun nak potong orang depan tu lambat sangat, kita potong kat emergency lane. Bila kita potong kat emergency lane, kita pun nak masuk balik kanan, tengok depan ada JPJ. Ada polis trafik, dia pun tahan. Dia kata apa ni, pasal apa potong kiri? Dia kata saya tak tahu, kata potong kiri tak boleh. Boleh tak kita cakap macam tu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal apa kita tak boleh cakap macam tu, Tan Sri? Sebab memang double line tu yang clear. Bukan double line, emergency lane. Sorry, emergency lane. So emergency lane memang tak boleh lalu. Hanya cuma untuk kereta-kereta yang emergency lah. yang boleh berhenti. Okey, soalan Ustaz, masa bila yang Tan Sri tahu bahawasanya emergency lane tu kita tak boleh potong kat situ? Masa bila tahu? Masa bila tahu? Masa bila kita diajar bahawasanya lalu emergency lane tu tak boleh. Tak boleh masa belajar kereta lah. Masa belajar kereta. Betul lah. Masa belajar kereta. Maknanya masa bila spesifik? Masa bila? Memang masa belajar kereta, masa bila? Masa belajar apa? Masa belajar driving. Betul lah. Apa lagi? Masa ambil, Lesen. ambil written test tu. Oh, test. Masa ambil written test tu, masa kita jawab soalan tu. Sebab dalam soalan tu kita dah study dah. Betul. Kita dah study. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu, kita dah belajar. Bila kita dah belajar, lupa ke tak tu tak salah. Polis tak salah. Dia kata masa ambil driving class dulu, bukan dah belajar. Dia kata saya pun tak perasan. Tak boleh bagi alasan macam tu. You can never say that you are unaware of that. Tak boleh. Sama macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mana boleh kita kata, saya tak tahulah tuan, sebenarnya saya ni ambil exam tu saya teka-teka je. Saya lulus, lepas tu saya pun masuk driving, saya sebenarnya saya tak tahu. Dia tak mau peduli, dia tak peduli. Sebab itu besok kita di akhirat, orang Buddha ke orang Hindu sebagainya, bila dia kata bahawasanya saya tak tahu, tak peduli, masuk neraka juga. Kena seksa. Tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab kita sudah buat janji dengan Allah masa alam roh. Sama seperti mana kita telah belajar masa nak ambil test tu, masa driving tu, kita ambil kelas tu, kita dah bayar 1,000 lebih tu, memang kita dah belajar, dia dah bagi tahu dah. Lampu merah kena berhenti, lampu hijau kena jalan, lampu kuning bersedia untuk berhenti, emergency lane tak boleh potong, double line, kemudian kawasan sekolah kena slow, kat jambatan tak boleh potong. Semua tu dah belajar. Bila kita dah belajar, mana ada alasan untuk kita kata saya tak tahu? Sama tuan-tuan. Itu dia punya contoh yang Ustaz boleh bagilah. Tak upayalah nak bagi contoh lebih. Itu pun tuan-tuan dah faham sepatutnya. Kak Maritun, silakan. Kak Macita. Saya pun confuse juga lagi ni Ustaz. Okey, sekarang ni sebab Ustaz yang dah cakap dengan kita tu sebenarnya adalah kan. Jadi kalau the normal sentence tadi macam tadi ni, kalau kita tak tahulah, memanglah dia tak ada tulis antakulu kan. Betul. Antakulu maksudnya supaya kamu berkata. Tapi itulah masa. Macam mana kita nak tahu sebenarnya ada tidak tu? Konteks ayat tu sendiri. Pasal kat ujung ada perkataan ghafilin tu. Pasal ghafilin tu negatif. Ghafilin tu menyebabkan sentence tu jadi negatif. Jadi bila sentence tu jadi negatif, kita tak boleh tidak kena ada la depan tu. Kalau tidak, memang antakulu maknanya supaya kamu berkata. Tapi kalau an la takunu supaya kamu tidak berkata. Ada dua tu, dua, satu positif, satu negatif tu, negation. Memang tak ada cara. Dia tak letak la tu memang nak pendekkan ayat jugalah tu. Betul, memang betul. Tapi kita kena faham sebab dia negatif hujung ni, that mean maksudnya dia memang all the way sentence tu negatif lah. Bukanlah, tak ada lah sebenarnya tidaklah. Memang ada la kat situ, sepatutnya lah, tapi dibuang. Kerana macam tadilah, sebab tengok konteks ayat pun, kalau kita katakan antakulu, ni tak letak la Antakulu supaya kamu berkata pada hari kiamat,
sesungguhnya kami lalai tentang benda tu. Ya, ayat tu tak kena. Dari segi muslim pun tak kena. Ya. Jadi maknanya mesti ada something yang tertinggal kat situ. Tetapi tidak diletak sebab itulah macam tadilah ya. Ini memang Itulah susah berhajat juga lah kepada Ustaz ya. training. Memang kita kalau kita banyak baca Quran dan tengok makna-makna, kita tadabbur, dia baru dapat. Kalau tidak memang tak boleh dapat. Ustaz dulu-dulu pun tak boleh dapat juga. Ya. Saya ingat saya ada tanya Ustaz, ada hari tu ada one sentence kan, something like that juga. Okey, tak apalah, kena baca banyak kali lah ni Ustaz. Tapi macam tadilah, bila kita dah faham satu kali konsep dia, sebenarnya kita dah apa kita panggil, kita dah dapat, kita dah dapat dia punya kaedah bahawasanya kadang-kadang adalah pun dibuang juga. Ada huruf lam alif yang dibuang, tetapi maknanya masih ada kat situ. Ya. Jadi yes, we have testified, lest you should say, ya, supaya kamu tidak berkata, supaya kamu, sebab lest tu makna apa? Lest, L-E-S-T tu. Ya, kalau terjemah bahasa Melayu, supaya kamu, lest you, ya, so that you don't say on the day of resurrection, indeed we were of this unaware. Okey, terima kasih Ustaz. Yang ni memang susah sikit Kak Masyidah. Ya, Ustaz pun mengaku benda ni ada susah sikit. Sebab Ustaz pun dulu menghadapi masalah yang sama. Cuma bila kita dah banyak kali tengok, bila banyak kali terjemah, ya kita jadi biasa. Sebab kalau macam saya, ya, masa mula-mula belajar bahasa Quran dulu, ya, sebab apa ni, kalau Ustaz personally didedahkan pada bahasa Quran, bukan bahasa bercakap. Ya, bukan bahasa bercakap. Kita belajar juga, ya, ana, anta, apa semua tu, ya. Ila aina anta kaifahaluka. Kita belajar untuk perbualan. Tetapi tak ada tinggi-tinggi sangat. Yang tinggi-tinggi ni ialah belajar bahasa Quran. Sebab tujuan Ustaz belajar bahasa Arab ni untuk faham Quran. Jadi bila tujuan kita tu untuk faham Quran, kita memang dilatih untuk menterjemah Quran tu. Ya, daripada awal-awal lagi, masa Ustaz belajar dulu, ya, tahun pertama lagi, ya, semester pertama lagi, kita dah belajar menterjemah, ya. Kita mula daripada Al-Fatihah lah. Sebab tu Ustaz terjemah daripada awal. Alhamdulillah, segala puji. Kat mana duduk segala tu? Pada alif lam tu. Mana kita dah belajar daripada awal tu. Lillah, bagi Allah. Lam tu adalah preposition, partikel. Lepas pada li tu Allah, ya. Lillahi. Maknanya daripada awal tu kita dah belajar terjemah, dia ajar kita grammar, dan dia ajar kita macam mana nak tahu mana kena buang, maknanya daripada awal kita dah didedahkan benda tu. Jadi sebab tu bila kita dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belajar, benda tu dah jadi part, ya, part and parcel familiar lah kan Ustaz, dah familiar. Dia dah familiar, betul. Macam kita ni, kita straight away je belajar sentence kan Ustaz. Betul. Sebab tu kalau ada jamaah ataupun grup apa Kak Masyidah, dia Persatuan Wanita Islam tu, kalau ada yang belajar yang ada ikut harfiah tu, ustaz-ustaz yang harfiah, dia akan banyak membantu. Harfiah tu membantu. Ya, tak tahulah, ya, grup Kak Masyidah tu ada siapa-siapa jamaah yang ikut kelas harfiah ada. Kak apa kita kata not that I know of lah, tak tahu. Ya. Macam Kak Roy apa semua tu tak ada belajar. Mungkin lah, nantilah saya tanya kat dia. Saja tanya je lah, ya, sebab kalau orang yang ada, sebab ustaz memang peringkat awal kita belajar harfiah. Ya, maksudnya bagus kalau kita belajar harfiah tu Ustaz, ya. Sebab kita terjemah word by word, apa Kak Masyidah? Ya, I know what you mean. Jadi bila kita belajar word by word, dan after years and years kan, year of apa ni, learning and studying, kita dah familiar dah. Bila kita tengok ayat je, sebab macam ustaz personally, kalau pergi negara Arab apa pun, ya, masa dulu mula-mula kita pergi Mekah ke apa kan, bila kita tengok perkataan tu, kita memang, ya, kita memang nak kata, oh ni macam ni. Kita dah, ya, untuk kita macam kita pergi kubur kan, kubur Baqi' contoh, ya, kubur Uhud, ya, ada doa, ada apa semua sebagainya. Ustaz dah biasa, ustaz kita tak tengok terjemahan tu, pasal kita dilatih, ya, untuk tak tengok terjemahan. Ya, kita dilatih untuk menghafal perkataan. Tapi itulah ustaz belajar tu masa umur 18 tahun, 19 tahun kan. Jadi masa tu kita fresh. Bila kita fresh, kita punya hafalan, kita hafal tu senang ingat lah, pasal kita muda-muda, tak ada masalah keluarga, tak ada masalah apa-apa kan. Ya, kita student, jadi memang dia cepatlah dapat. Ya, kita tengok kamus. Ada je perkataan tak faham, tengok kamus. Ada perkataan tak faham, tengok kamus. Dah jadi biasa dah. Jadi bila dah biasa macam tu, lama-lama kan, can you imagine lah, lepas 20-30 years, memang dia jadi, benda tu memang dah jadi familiar lah. Memang familiar sangat. Jadi,
Jarang kita jumpa perkataan yang kita tak boleh terjemah. Jarang. Jarang sangat. Ya. Kalau tak boleh, perkataan tu kita tak faham, kita akan tengok. Ya. Lepas tu kita pula dilatih macam zuhur kan. Min zuhurihim tu. Atas tu ayat tu. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Ya, min zuhurihim. Min zuhurihim tu, zuhur tu kita dah diajar macam mana nak kenal plural. Sebagai contoh. Ya, plural ni bila ada waw sebelum huruf terakhir. Kita dah dalam kepala tu kita dah tahu benda tu. Kalau ada waw je, ya, biasanya ataupun alif sebelum huruf terakhir biasanya, ya, itu plural tu. Zuhur. Ya, zuhur, ya, ada waw. Kita tahu dah, ya. Jadi bila kita tahu tu, kita akan bayangkan dia punya singular apa? Waw tu additional, mesti za, ha, ra. Kita pun tengok. Ya, nak tahu zuhrun ke, zahrun ke, zihrun ke, kita tengok. Dia dah jadi macam automatik benda tu apa? Kak Masyidah. Ya. Maknanya benda tu dia dah macam itulah dia jadi familiar. Walaupun ya kita belajar tu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali je ya. Tapi pasal usia, faktor usia lah, age factor. Jadi benda tu jadi biasa ya. Macam itulah dia punya cerita. Sebab itu asas yang kuat untuk kita memahami Quran. Sebab tujuan kita nak faham Quran. Sebab as a Muslim, kita baca Quran kita nak faham. Ya, bila apa kita panggil? Jadi bila ustaz pergi US pun, ya, bila kita sampai US, jadi bila kita ada benda tu, ya, ustaz buat kelas, ya. Ustaz personally buat kelas. Zaman tu tak ada online lagi. Masa tu kita panggil three-way calling. Ya. Jadi apa ni, ramai student lah. Ramai student-student ustaz masa tu, ya. Ustaz duduk California, tapi kita mengajar orang New York, ya, daripada Florida, ya, daripada Minnesota. Jadi kita buat kelas mingguan. Ya, ada grup ladies pun ada, ya, pelajar-pelajar perempuan, mahasiswa, mahasiswa pun ada. Tu tempat ustaz dekat masjid, dekat Islamic Center pun ustaz mengajar juga. Jadi mana benda tu dah jadi macam kebiasaan kita lah. Ya. Jadi kita ustaz pula duduk di komuniti ustaz tu, jadi kita jadi imam masjid, kita baca khutbah kan. So kita mengajar je dia, walaupun macam tadilah ya, sebab ustaz buat international management. Ya, focusing Middle East lah ya. Memang ada subjek Arab apa semua kan. Tapi maksudnya Quran tu kita dah didedahkan lebih awal. Jadi bila kita pergi mana pun Quran tu memang sentiasa kita bawa. Ya, apa-apa hal pun kita tengok. Quran ada tak cakap macam ni? Quran ada tak cakap? Ya, ada tak cerita ni? Ada tak cerita? Dia dah jadi biasa. Walaupun ya bidang pengkhususan asalnya bukan bidang tu, tapi kita dah biasa. Jadi dia jadi macam tu lah ya. Jadi itu ustaz punya rezeki lah ya, sebab ustaz kenal Quran ni sejak daripada belasan tahun. Jadi dia apa kita panggil, dia pendedahan tu lebih awal lah. Ya, alhamdulillah itulah ya, itu yang ustaz share. Walaupun kadang-kadang ustaz tahu ya bila faktor usia kita dah sampai tahap macam ni, ya memang kadang-kadang nak ingat tu bukan senang lah ya. Tapi nak faham tu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham tu okeylah tu, alhamdulillah. Mungkin vocabulary kurang ya, tu berhajat pada banyak lagi baca kan. Tetapi ustaz rasa grammar ya, grammatically speaking kebanyakannya tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah. Second noun, ini ni pronoun ya. Ini normal noun, ini abnormal, tak boleh tanwin, dia subjek ya, dia apa kita panggil, dia dua ya. Ini objek ya, kemudian lepas kana jadi apa. Kebanyakan ustaz tu tuan-tuan dan puan-puan dah dapat dah. Sebenarnya dah dapat dah. Kanap dapat dah kan? Kanap. InsyaAllah Ustaz. Jadi cuma kita kena work on vocabulary je. Vocabulary tu kurang ya. Bila dia panjang tu Ustaz, itu yang susah tu nak faham. Kalau pendek-pendek Ustaz tu boleh jugalah faham. Kadang-kadang sentence tu is very long, so itu yang kita susah nak faham lah kan. The whole sentence memanglah ya. Macam ayat ni kan, ayat 172 ni panjang ni. Ayat ni panjang. Ya memang panjang ya. Tetapi sebenarnya tuan-tuan okey, kita try saja. Kak siapa nak try? Kak Nomah ke, Kak Zainab ke, siapa nak try? Jangan tengok terjemahan tu, kita terjemah sendiri aje. Ya, apa ni ayat ni? Kak Nomah kalau nak try. Separuh pun tak apa. Ya, daripada awal wa is akhadha rabbuka. Jangan tengok English tu. Wow dan is ingatlah ketika mana. Okey. Akhadha verb dia mengeluarkan, mengambil kan Ustaz? Mengambil. Kalau mengeluarkan akhraja lain.
Al-Khazah mengambil. 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 Rabbu Tuhan ke kamu Hmm. min daripada bani anak-anak keturunan Okay. Adam min daripada zuhur ni belakang. Secara umumnya belakang lah. Zuhur Ya. him mereka zuriyatahum zuriat mereka Apa makna wa zuriat? ash Zuriat apa makna? zuriat keturunan anak-anak Okay. Okay. keturunan lah Hmm. zuriat wa Okay. ashhadahum mengambil syahadah lah testify Hmm. hum tu mereka Mereka tu balik ala kepada siapa? Mereka tu balik kepada siapa? Referring to whom? kepada Bani Adam, anak-anak Okay. Bani Adam. Okay, betul. Ala atas Hmm. anfusihim, him tu mereka lah, Anfusi. anfusi jiwa lah, anfusi. Apa ni? Anfusi tu singular ke Anfusi. plural? Anfusi plural Ustaz. Plural. Sebab kalau satu singular nafs. Nafsun. Nafsun. Kalau Anfusi anfus nafs. dia jamak. Ya. Jiwa, Okay. jiwa mereka alas tu bukankah, macam Allah tanyalah, bukankah kamu birabbikum Tuhan kamu qalu telah Bukankah apa? berkata Alas tu? Sekali lagi alas tu? bukankah Tuhan kamu telah apa? Tu apa tu? Kamu bukankah macam telah berjanji lah masa Ya betul. Alas betul. tu apa? Tu tu. Referring to Oh siapa? tu ni kaum Aku. Bani Adam. Kan? Alas tu. Kan? Alas tu. Oh Bukankah? kita maksudnya Kalau alas tu kita alasna. saya kan saya tu Ya, tu am aku I kan not? Am I tu not? Ya, alas tu tu bukankah aku? tu betul birabbikum Tak Tuhan boleh terjemah B tu. B tu tak boleh terjemah. dengan Tak boleh terjemah kat Tuhan situ. tak boleh ya. Alastu birabbikum bukankah aku Tuhan yang Tuhan yang telah menciptakan kamu lah macam tu lah. Cukup tu, ya. Apa ni tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok Kak Norma. Ya, kita nak bagi berapa markah Kak Masita? Kak Masita boleh bagi berapa markah Kak Norma? Dia dapat jawab semua tau, hampir semua. Boleh bagi berapa? Boleh bagi apa Kak Masita? Tolong Ustaz jadi juri. Dia boleh jawab semua 100% lah Ustaz. Ya, boleh bagi A. Secara umumnya boleh bagi A. Ya, adalah sikit kita kata apa? Hiccup sikit-sikit ya. Minimum pun A minus kita boleh bagi. Cuba tengok tuan-tuan ya. Secara umumnya dah boleh dapat, dah boleh terjemah ya. Okey, kita try. Terima kasih Ustaz. Kak Majita okey sama. Kak Majita nak try tak daripada qalu bala tu sampai habis? Try, cuba tengok. Salah tak apa. Jangan takut. Mereka berkata apa bala apabila. Bala bukan apabila. Bala. Apa? Bala makna yes. Ya, bahkan bala tu yang bala. Okey. Kalau mereka berkata bahkan kami telah menjadi saksi telah testified menjadi saksi. We have testified. Okey, kita telah menjadi saksi. Supaya supaya kamu tidak berkata bila pada hari kiamat. Pada hari kiamat apa? Pada hari kiamat apa? Tambah sikit. Pada hari kiamat tu tak berlaku lagi. Pada hari kiamat Al-Kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Sebab belum berlaku lagi. Belum berlaku. Pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya kami. Dulunya kami dahulu tak tahu yang kami tidak tahulah. Hadza. An tu apa an? An tu preposition tu. Yang kami ya. Sesungguhnya tadi apa sesungguhnya dahulu kami dahulu. Betul. Tidak apa? An tadi jangan letak tidak lagi. Jangan letak tidak. Tidak dah letak dekat depan tadi. An haza. Kalau haza mana ini. An tu apa an? Siapa boleh tolong? An tu apa an?
Tentang. Tentang ataupun Tentang ini. Kami tidak tahu perihal tentang inilah. tentang. Kamu tidak tahu tentang inilah. Bukan tidak tahu. Ghafilin bukan tidak tahu. Ghafilin Tidak, Ustaz lah. Not aware apa? bahasa orang putihnya unaware. Bahasa Melayunya apa? Lalai. Lalai. Ya, lalai. Mengenainya. Nampak tak? Ya. Okey, Kak Mariatun boleh bagi berapa kat Kak Masita? Masih 8 tanya over nak 10. berapa? Memang tak boleh bagi 100%. Betul. Tak boleh bagi A lah kan. Tapi Ustaz rasa 8 over 10. B plus ya, dekat-dekat in between B plus dengan A minus boleh bagi. Nampak tak apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita dah dapat sebenarnya. Kita dah dapat dah ya. Cuma kena polish lagi. Polish, kena berlatih lagi. Kita bagi contoh-contoh ayat lagi. Ya, cuba kita bayang. Kalau kita ambil satu surah contoh kan. Ya, kita ambil apa contoh? Ya, kita ambil surah Al-Waqi'ah contoh. Atau surah yang panjang kan. Waqi'ah 96 ayat lebih kurang. Kita ambil surah Yasin contoh. 82, 83 ayat. Ya. Dan kita applykan apa yang kita dah faham tu kepada surah-surah ni. Masa tu kita tahu banyak mana kita punya level. Mungkin vocabulary kurang. Tetapi grammar tu saya rasa kebanyakannya dah dapat dah. Dah dapat dah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Haji Syahri macam mana? Okey, boleh. Boleh Haji Syahri. Rasa-rasa grammar tu sebahagiannya dah dapat tak? InsyaAllah Ustaz. Adalah sikit-sikit. Ya. Sikit-sikit tu itu cakap ya orang apa kita panggil orang merendah diri sebenarnya. Memang kita tak sombong betul ya, tapi sebenarnya secara umumnya Ustaz hampir kebanyakan tu dah hajar semua dah. Cuma perempuan kekurangan, tuan-tuan dan perempuan kekurangan latihan aja. Ustaz tengok ya, it's a matter of doing exercise. The more that you do the exercise, yeah, the more that you will get yourself familiar, yeah, with the concept, with the grammar. Itu aja sebenarnya. Okey tuan-tuan, apa yang Ustaz boleh tolong untuk menyelesaikan ni dalam ayat 172 ni? Apa saja ya, sebelum kita pergi contoh lain lah. Apa contoh dia? Kak Liz tak ada malam ni ya? Tak dengar suara dia. Ya, mungkin tak ada malam ni. Okey, orang lain silakan ya. Perempuan yang Ustaz, Ustaz sebut nama ya, silakan. boleh Ustaz terangkan syahid apa tu sukun syahidna tu? Syahidna tu. Dia macam mana Ustaz? Dia past tense. Past tense. Tapi dia sukunkan dal tu. Pasal dia bila bersambung dengan na tu memang kena sukunkan dia. Syahidna. Asalnya syahida campur nahnu. Syahida campur dengan nahnu. Jadi bila syahida campur dengan nahnu dia jadi syahidna. Dia jadi syahidna, ya. Syahida tu 3 huruf. Ya, past tense 3 huruf. Syahida, ya, shin, ha, dal. Sebab dia past tense dia mesti berakhir dengan fathah kan, macam kadzaba, zahaba, ya, kataba, kan 3 huruf. Jadi bila 3 huruf, huruf terakhir dia mesti fathah lah. Ya, syahida tu kan 3 huruf. Tetapi bila dia bersambung dengan pronoun nahnu, ya, nahnu tu pun kena buang. Nahnu tak boleh baca nahnu kan, kita baca na saja. Ya, sebab bila dia duduk di akhir ayat na lah. Kalau duduk di awal ayat nun saja, ya, nun saja nun, ya. Kalau di akhir ayat nun alif. Jadi bila kita nak gabungkan syahida campur dengan nahnu, memang kena bagi sukun kat dia. Syahidna. Tak boleh kata syahidana, tak boleh. Tak betul. Syahidna. Ya. Kalau kami telah menulis, kata benar. Kataba, kata benar. Kalau kami telah membaca, qara'na, qara'a. Ya. Dapat tak apa Kak Norma? Okey Ustaz. Faham lah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama ya. Tapi tuan-tuan kena perhati antara syahidna dengan ashhadahum tu. Syahidna, shin, ha, dal, 3 huruf. Past tense 3 huruf. Ashhadahum, ashhada, dia past tense juga. Tapi past tense 4 huruf. 3 huruf dengan 4 huruf. Walaupun root word dia sama. Shin, ha, dal, root word dia. Tetapi makna dia ada beza sikit. Ya. Kalau syahidna, kami telah menyaksikan. Ya, kami. Mana syahid telah menyaksikan. Kalau ashhada, telah ya membuat orang tu menyaksikan. Sebab tu di sini terjemahan dia Allah kata apa? Ya. Made them testify. Ashhada, Allah buat kita jadi saksi. Allah buat kita jadi saksi. Kalau syahida, dia he himself. Ya, dia tak ada siapa-siapa paksa. Kalau ashhada, Allah buat kita jadi saksi. Maknanya Allah tanya,
Wahai roh-roh sekalian, ya. Bukankah aku ni Tuhan yang mencipta kamu? Semua kata bala, bala, bahkan, yes, yes, naam, naam. Semua kata. Ya. Jadi maknanya Allah yang kumpulkan semua roh, ya arwah-arwah ni. Roh tu singular ya, kalau jamak arwah. Ya. Jadi Allah kumpulkan semua arwah dan Allah tanya, wahai arwah sekalian, ya apa? Siapa aku ni? Ya, siapa aku? Ya, who am I? Semua kata, engkaulah Tuhan yang mencipta kami. Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami. Semua mengaku. Jadi Allah buat mereka berkumpul dan bila Allah tanya, mereka mengaku. Itu makna asyhada. Allah yang buat mereka menyaksikan. Tapi kalau syahidah, dia tu sendiri. Kami telah menyaksikan. Kami telah menyaksikan. Setelah Allah datangkan kami, kumpulkan kami, maka kami menyaksikan bahawasanya betul Allah tu adalah Tuhan yang esa. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Ustaz, Ya, silakan. asyhada tu pasif ya? Asyhada tu aktif. Aktif, bukan pasif. Bukan pasif. Kalau pasif, ushhida. Okey, okey. Ya, ushhida. Ushhida maknanya dipaksa untuk ni. Sebenarnya dia tidak dipaksa. Ya, tapi Allah buat, ya Allah made. Sebab tu dia tak kata and force them to testify, tak? Allah tak kata force them to testify. Ya, jadi Allah buat saja. Sebab maknanya sebab Allah kan Maha berkuasa, Allah kumpulkan semua duduk satu tempat kat mana di alam arwah tu, alam roh, dan Allah pun tanya pada semua yang dicipta. Maknanya manusia yang belum lahir pun Allah dah kumpulkan di tempat yang sama. Maknanya dari segi arwah, rohnya kita semua ni dah ada. Ya, zaman sebelum kita lahir kita dah duduk di alam arwah. Sebab tu yang pertama alam arwah. Alam arwah tu yang pertama, alam roh. Yang kedua baru duduk dalam perut mak kita. Ya, dalam alam rahim. Nombor 3 dilahirkan alam dunia. Nombor 3. Nombor 4 kita mati alam barzah. Nombor 5 alam akhirat. Ya, ada 5 semua. Fasa perjalanan manusia. Bermula dengan apa tadi yang pertama Kak Zainab? Mula-mula alam roh. Yang pertama alam roh, ya. Yang kedua apa, perempuan? Alam rahim. Alam rahim. Alam rahim. Ya, lepas pada alam rahim, Alam dunia. alam dunia, ya. Lepas tu Alam barzah. alam barzah, ya. Lepas tu baru alam akhirat. Jadi makna ada 5, ya. Alam akhirat tu termasuklah duduk dalam syurga atau neraka wal-iazubillah lah. Ya. Jadi titian sirat, ya. Persoalan pada hari hisab, yaumul hisab, ya. Semua tu termasuk ya alam akhirat. Jadi alam akhirat tu paling panjang lah sebab alam akhirat tu kekal. Ya, alam arwah sementara alam rahim lagi kejap 9 bulan aja. Ya, alam dunia mungkin lama. Ya, mungkin 100 tahun, 80, 90 tahun mungkin. Lepas pada tu ya alam barzah. Alam barzah pun lama juga. Ya, mungkin masa di dunia dia hidup 100 tahun. Ya, macam kita kata Nabi Nuh kan. Nabi Nuh 1780 tahun contoh, ya. Mana dekat-dekat 2000 tahun. Tapi sejak daripada zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat berapa lama Nabi Nuh duduk dalam alam barzah? Loh, lama, puluhan ribu tahun. Ya, jadi maknanya kita punya perjalanan hidup ni macam tu, ya. Dia kena melalui satu demi satu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala masa kita duduk dalam alam arwah, Allah kumpulkan semua ni dan Allah tanya soalan, the same question. Ya. Jadi masing-masing arwah, ya masing-masing roh akan jawab, ya bala, bahkan betul, syahidna kami telah menyaksikan. Kami kami percaya, kami yakin engkaulah Tuhan yang mencipta. Tapi bila dilahirkan di alam dunia aja dia lupa balik. Ada yang tak percaya Tuhan, ya, golongan ateis, ya, ada yang apa kita panggil free thinker, ya, ada yang Buddha, ada yang menyembah berhala, macam-macam. Tetapi manusia bila kita dakwah dia, kita ajak dia berfikir, ya insya-Allah dia kembali pada jalan kebenaran. Ya, berapa ramai orang yang tak percaya agama kan, dia tak percaya. Ya, tetapi akhirnya bila kita buktikan, ya, dia kembali kepada kebenaran. Dia revert into Islam. Ya, kembali pada Islam. Ya, itulah ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ayat ni ayat konsep. Ya, kita kena faham ayat konsep, ya. Dan tidak ada manusia yang di akhirat besok dia boleh kata aku tak tahu tentang benda ni. Seperti mana tidak ada ya pemandu yang buat kesalahan, potong double line, ya langgar lampu merah, dia tak boleh kata minta maaf cik, minta maaf tuan, minta maaf apa ni pak cik, ya. Saya tak tahu tentang undang-undang ni, saya tak tahu, saya tak belajar.
Pasal apa tak belajar dulu? Ya, dulu saya main teka-teka je. Ya, dulu saya ambil lesen terbang. Memang nak cari pasal lah. Ya, sebab apa? Sebab dia tak ada ruang, tak ada alasan untuk kita buat alasan, tak ada alasan. Pasal semua orang kena melalui proses. Okey, tuan-tuan dan puan, apa yang Ustaz boleh tolong? Kak Mas, ada apa soalan? Ya. Tuan-tuan yang lain silakan. Kak Macita ada apa lagi? Ya. Okay, Ustaz. Bolehlah can go for ni lah. Ada ni. Continue. Okey, ya. Orang lain ada yang Ustaz tak sebut nama, jangan ni jangan apa ni terasa pula ya. Sebab kadang-kadang Ustaz tanya juga ya. Tapi perempuan nanti takut segan nak jawab ke apa. Jadi Ustaz pun tak berani nak sebut-sebut nama-nama yang jarang disebut ya. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak menyumbang ya, tak ada masalah ya. Menyumbang soalan boleh aja, tak ada hal ya. Okey ya, kalau ikut buku ni kita dah selesai lah. Kita dah selesai dah. Ya, sebab partikel semua ada 10 ya. Kita boleh tengok partikel tu noun ya, noun kita boleh tengok partikel di peringkat awal ya. Tuan-tuan boleh tengok balik pada muka surat yang ke-35 ya. Kita tengok muka surat 35, kita dah lalu dah ni ya. Muka surat 35 ni. Kita dah lalu ya, kita ulang kaji saja apa yang kita dah belajar. Ya, 35 ya. Kita tengok apa yang kita dah belajar. Yang last kita belajar hari ini ialah an ya. Jadi an ya. Jadi an ni nombor 10 seperti mana Ustaz tunjuk di skrin. An nombor 10 Ustaz 35 ya. An nombor 10, nombor 5 ada inna ya. Nombor 5 ada inna, ada bezalah ya. Jadi inna nombor 5 ada 8 in. Inna dengan in pun beza tu. Ya, bentuk macam an tu ya. Kalau an ya bahawa ya, tu ya diterjemahkan. Kalau in jika. In tu jika ya, ada beza in dengan an. Ya, beza pada baris saja. Kalau in jika nombor 8, nombor 5 inna dah beza juga. In jika, inna sesungguhnya. Ya. Kalau anna bahawasanya ya, kat sini tak ada anna ya, dia tak termasuk 10 ni. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh lain ya untuk apa kita panggil untuk partikel ya, ada lagi lah ya. Nanti kalau kita tengok partikel pada muka surat berapa tu? Pada muka surat yang seterusnya kita akan jumpa anna ya. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ke-25 ya, pada muka surat yang ke-75 ya. 75 ada. Kalau kat sini kita hanya ada inna, ada in, ada an ya. Kalau kita teruskan muka surat 75 kat belakang sekali tu. Hampir belakang lah ya. 75 ya, kalau tengok 75 kita ada anna. Ni anna ya, bahawasanya nombor 14 ya. Ni Ustaz share aja. Kalau tuan-tuan tak ada buku ataupun tuan-tuan tak tahu mana letak buku ya, tuan-tuan boleh tengok pada skrin aja. Ada anna. Kalau inna tadi apa Tan Sri? Inna? Apa makna inna? Inna tu sesungguhnya. Kalau anna? Anna tu Anna. Itu apa? Anna tu that. Sebab itulah Ustaz berani buat apa ni open book exam ni, pasal jawapan tu kita dah tahu dah ya. Jadi Anna apa? Anna Kak Mariatun? Anna apa? Bahawasanya. Okey ya. Tan Sri kena salin kat situ ya. Anna bahawasanya. Inna sesungguhnya. Inna di awal ayat. Kalau anna di tengah ya, inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Kena tulis kat situ ya, nombor 14 tu. Ya, bahawasanya ya. Sebab ni tak ada contoh ni ya, tak ada contoh. Ya, kita mula ya, contohnya kita ambil an ya. Ni sekadar untuk menambah vocabulary kita ya. Nombor 11 sebab contoh partikel yang kita dah belajar 10 je. Berakhir dengan an yang kita belajar tadi ya. Kita masuk ya, sebelum kita cari dia punya contoh-contoh, kita tengok dulu ya. An. Ni tadi an. Ya, an haza ghafilin. Tengok ayat tadi ada an. Ayat tadi kat mana kita ya? Ayat yang ke-175 tadi kita ada apa? Kita ada an haza ghafilin. Yang muka surat yang ke-45 ya, di hujung tadi yang Kak Masjitah terjemah tadi.
Ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza. Ya, an ni tadi Kak Zainab terjemah sebagai apa Kak Zainab? Tentang. An tadi, an. Tentang. Tentang atau satu lagi yang Ustaz bagi apa? Perihal. 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 Supaya. Ya, Supaya. bukan supaya. Ain nun. An nombor 11 ni. Ni nombor 11. bahawa. An. Berkenaan. Oh, Okay. ya. About atau regarding, ya. About, ya, tentang, regarding, perihal, ya. Bukan hamzah nun, ya. Ni ain nun. Ya, ni ayat yang kita dah baca tadi. An haza. An, ya, an, ya, an. Bukan an, ya. Kalau an, bahawa. Ya, kalau anna, bahawasanya. Kalau an, tentang ataupun perihal, ya. Okey, itu yang pertama. Ya, ayat tadi ayat yang sama. Ayat 172 tadi. Ya, ayat 172 suratul A'raf. Ya, suratul A'raf surah 7. Okey, ya, an dah tahu dah. Ya, ada 465 kali, cuba kita bayang, ya. Dekat 500 kali dalam Quran sebut. Jadi kalau tuan-tuan ingat satu an, jumpa kat mana-mana pun dah boleh agak dah mana dia, ya. Jadi perempuan tak ada pilihan, perempuan kena hafal lah. Hafal buta lah kita panggil. Ya, an bahawasanya ataupun tentang. Ya, apa ni an ni ialah tentang ataupun perihal. Kena hafal je lah tentang atau perihal. An haza, tentang ini. Ya, okey, ya, nombor 12. Iza. Iza ni dia termasuk conditional ni. Dia partikel. Ni semua partikel ni. Iza ni conditional. Apa makna conditional apa Puan Sri? Kalau apa Tan Sri terjemah Iza apa? Jika. Jika, ya. Sebenarnya bukan jika. Sebenarnya apabila. Apabila. Kalau jika in. Ni in, ya. Kalau jika ni nombor 8 in. Ni jika, ya. Kalau jika tu nombor 8. Kalau iza apabila, ya. Sebab kalau jika, okey Ustaz bagi tahu. Dia bagi tahu dah, tapi tuan-tuan mungkin lupa. Kalau in, jika ni sesuatu yang 50-50. Mana kita tak tahu dia boleh berlaku atau tidak. Ya, possibility dia 50%, 50-50. Ya, contoh kita kata in ja'akum fasikun. Kalaulah jika datang kepada kamu seseorang pembohong, contoh. Jika datang, mungkin tak datang. Tetapi kalau iza, ya, yang nombor 12 ni iza ni confirm akan berlaku. Contoh kita kata iza ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, confirm pertolongan Allah akan datang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Apabila apa ni bumi ni digegar oleh Allah, kiamat, pasti berlaku. Itu kalau iza. Iza dia conditional tapi confirm berlaku. Kalau in dia conditional tapi 50-50. Ya, tuan-tuan kena tambah dekat in tu, ya. Nombor 8 ni in, ya, dia jika, ya, jika, dan jika tu 50-50%. Ya, 50-50. Kalau iza nombor 12, ya, dia merujuk kepada, ya, apabila. Dan apabila dalam Quran sesuatu yang confirm berlaku. Iza apabila, ya. Jadi dia bukan sekadar apa kita panggil, ya. Dia bukan sekadar apa istilahnya? Bukan sekadar conditional tetapi conditional yang, ya, yang confirm, ya, will happen, pasti akan berlaku. Okey, ya. Siapa yang tak dapat iza dengan in apa beza? Mana satu yang confirm berlaku? Iza. Yang 50-50 in. Ya. Dia ada satu lagi yang tak mungkin berlaku. Kita panggil lau. Lau. Ya, lau. Apa makna lau? Lau nombor 19, lau. Nombor 19 lau. Lau maknanya Melayu panggil kalau. Ya, Melayu panggil kalau, ya. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi, ya. Kalau umur panjang, kalau tak ada, tak ada lah. Jadi lau ni, ya, kadang-kadang merujuk pada benda yang mungkin tak berlaku. Ya, macam kita kata kalau dalam sirah, ya, Ustaz bagi contoh sirah. Ketika Nabi dengan Khadijah, ya, pergi jumpa dengan Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal tu siapa, Kak Nab? Warakah bin Naufal sepupu Khadijah. Okey, sepupu Khadijah. Yang dia ni seorang yang apa? Mahir tentang apa? Warakah ni dia pandai apa? Dia pandai bidang apa? Apa benda dia boleh bagi nasihat? Dia konsultan bidang apa? Warakah bin Naufal, ya.
Bila Nabi dengan Khadijah jumpa dia apa Kak Naf? Masa Nabi mula-mula dapat wahyu pertama. Okey, jadi Nabi jumpa dia tu pasal mesti dia ada kelebihan kan? Apa kelebihannya daripada Warakah ni? Dia boleh apa? Dia Ustaz, Okey, dia boleh apa? tafsir apa yang berlaku pada Nabi. Pasal dia ada knowledge tentang apa? Memang dia boleh tafsir, tapi dia ada knowledge tentang apa? Knowledge dia tu datang daripada mana? Knowledge dia. Ya, macam Ustaz cakap tadi kan. Orang tanya, knowledge Ustaz datang dari mana? Oh, daripada umur 18 tahun Ustaz dah didedahkan terjemah Quran harfiah. Dia mesti ada sumber. Macam Warakah bin Naufal tu dia dapat knowledge dia tu daripada mana? Tinggal kau Yahudi. Okey, ya, tapi sebenarnya daripada mana? Sumber ni kitab mana dia belajar? Kitab apa ni? Taurat. Taurat. Kita Injil dulu, Injil ya. Kita Injil ya. Lepas tu baru kita kata kitab Taurat ya, sebab Injil yang terakhir. Kalau Taurat lagi lama. Ya, jadi dialah yang terjemah kitab Injil kepada bahasa Arab. Dialah terjemah. Ya, dan juga dikatakan dia juga memahami bahasa Hebrew ya, dia terjemah juga. Jadi sebabkan dia dah baca kitab-kitab tu, Injil dengan Taurat, itu yang dia tahu bahawasanya yang datang jumpa Nabi Muhammad tu adalah Jibril. Macam mana dia tahu? Sebab cerita dalam Injil dengan Taurat memang ada cerita Jibril. Itu dia boleh bagi tahu tu ya. Jadi apa Warakah cakap? Ustaz nak guna lau ni. Ya, Ustaz nak gunakan perkataan lau ni. Ya, nanti orang tanya balik, pasal apa Ustaz cerita sirah? Pasal nak guna lau tu. Jadi apa kata Warakah? Muhammad, dia kata, nanti ya, masa kalau aku hidup, ya, nanti orang Mekah halau kau, aku akan tolong kau. Ya, dia kata aku akan tolong kau ya ketika orang Mekah halau kau. Kalau aku masih hidup. Dia cakap. Sebab dia dah berumur dah, dia dah berusia. Ya, dia buta, dia dah berusia ya. Jadi dia pun cakap, kalau aku nak masih hidup nanti, ketika orang Mekah halau kau, aku akan tolong kau. Nabi pun terkejut ya. Orang Mekah kan sayang aku, takkan orang Mekah akan halau aku ya. Dia kata setiap orang yang datang Jibril kepada dia bawa wahyu dan dia dakwah kepada tauhid, semua orang tu akan diperangi, akan dihalau, akan dibuat pelbagai perkara ya, untuk menghalang dia menyebarkan agama. Jadi Warakah bin Naufal guna perkataan lau. Kerana apa lau? Sebab dia pun rasa dia dah tak lama dah umur dia, memang betul. Tak lama lepas Nabi dengan Khadijah jumpa dia, meninggal dia. Jadi dapat tak dia tolong Nabi? Tak dapat. Sebab lau ni biasanya merujuk kepada perkara yang mungkin takkan berlaku. Possibility nak berlaku tu very slim. Ya, very slim. Ya, sebab tu kita panggil lau. Jadi ada berapa conditional particle yang kita dah tunjuk tadi apa Haji Asy'ari? Berapa? Ada berapa dah? Ada 3 Ustaz. Okay. Yang pertama apa tadi? Sama in. Makna in? Makna in ialah dia jika 50-50. Jika ya. Yang confirm boleh berlaku? Yang confirm berlaku iza. Okey. Kalau yang most probably tak boleh berlaku? Itu lau. Okey, jangan lupalah ya, ada in, ada iza, ada lau ya. Kalau ikut susunan dalam kitab ni samalah. In dulu ya, in makna jika, kalau lau ya maknanya kalau ya, yang kemungkinan tak berlaku tapi yang confirm berlaku iza. Okey ya, selesai kat situ. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita teruskan nombor 13. 13 qad ni selalu qad ja'akum ya, macam kita baca pagi-pagi itulah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum kan ya, ujung surah At-Taubah tu ya. Laqad ja'akum, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu. Jadi ada qad ya, laqad demi sesungguhnya, kalau qad je sesungguhnya, in fact ya. Okey ya, itu pun partikel, dan biasa qad duduk di awal ayat, sama ada dia didahului oleh laqad ataupun qad saja. Ya, laqad ja'akum, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, mim anfusikum, daripada kalangan kamu, daripada masyarakat Arab juga. Ya, azizun alaihi ma anitum, dia sangat merasa berat bila tengok orang Islam ni kena kena hina, orang Islam ni kena seksa ya, sedih Nabi. Berat rasa hati Nabi, tapi nak tolong tak boleh, tak mampu. Ya, sekadar Nabi boleh bebaskan, Nabi beli hamba tu boleh. Abu Bakar boleh beli ya.
Apa ni, siapa lagi kita kata, Osman, ya, Abdul Rahman boleh beli. Tapi tak boleh ada apa ni, ada tokey dia tak nak jual hamba dia. Dia nak seksa lagi. Ya, jadi qad sesungguhnya. Nombor 14, anna, bahawasanya. Kita dah belajar dah. Anna, bahawasanya. Ya, anna, bahawasanya. Kalau an, bahawa. Tadi kita jumpa an. Contoh yang terakhir tadi, nombor 10 kan. Kalau 15, lam. Lam, ya. Lam maknanya belum lagi, belum. Ya, lam tu belam, ya, belum. Ya, lam tu maknanya belum, ya. Macam tuan-tuan, macam Ustaz tanya apa? Ustaz tanya apa? Ustaz tanya Kak Masita. Kak Masita dah dinner ke? Kak Masita kata saya belum dinner, ya. Ya, kalau saya makan ana akul. Kalau saya belum makan ana lam akul. Saya belum makan lagi. Ya, saya belum makan. Ya, mungkin petang tadi dah high tea petang tadi, ya, tapi lepas kelas ni mungkin ada lapar sikit, mungkin nak makan sesuatu, ya. Jadi kalau kita kata saya lam belum akul, saya belum makan lagi ustaz. Jadi kalau nak kata belum, letak apa kat depan? Lam tu makna belum, not yet. Ya, has never, ya, did not or not yet, ya, tambah not yet, belum lagi, ya. 16, summa biasa dengar. Ya, summa radadna, ya, asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, kubur lah. Ya, summa radadna, ya, summa, kemudian. Summa tu makna kemudian, afterwards. Ya, then, ya. Tu makna apa kita panggil, ya, kemudian. Tapi kemudian ni kemudian yang lama. Contoh di dunia dia diseksa, ya, dia dizalimi. Tapi di akhirat besok, ya, summa fil akhirah, pada hari akhirat dia dapat kedudukan yang tinggi, mulia. Contoh, ya. Di dunia orang Palestin ni dihina, dihalau, dibom, dibunuh, ya. Tetapi di akhirat besok kedudukannya sangat sangat hebat. Summa, ya, kemudian di akhirat besok. Nombor 17, au. Apa makna au? Au makna atau. Ya, au atau, ya, au. Ya, jadi atau. Maknanya ada dua pilihan. Ya, dia kata syai au kahwah dia panggil. Ya, kita naik kapal terbang kan, ya, datang pramugari. Dia pun tanya syai au kahwah. Syai, tea, ya, or coffee dia tanya. Ya, jadi syai au kahwah, ya. Ataupun kita kata kopi atau apa ni, teh tu syai, ya, ataupun kopi kahwah dia panggil. Ya, atau, ya, dua pilihan. Nombor 18, is makna apa? Ya, tadi terjemah is tadi. Kak Nomah apa tadi Kak Nomah terjemah is? Ingatlah ketika mana. Okay, jangan lupalah. Ya, ingatlah ketika mana. Jangan lupa, ya. Ingatlah ketika mana. Ya, wa is qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat. Ya, sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah, Allah kata. Ingatlah, ya, ketika mana. Dan bila Allah sebut ingatlah, Nabi Muhammad tak ada masa tu. Ya, supaya Nabi Muhammad menjadi orang yang bersyukur. Kerana apa? Kerana walaupun Nabi tak hidup zaman tu, tetapi Allah cerita balik dalam Quran. Ya, itu is. Nombor 19, lau kita dah sebut. Lau ni conditional. Dan lau ni, ya, biasanya tak akan berlaku. Akhir sekali, ya, hatta. Hatta apa hatta? Orang Melayu pun guna hatta. Ya, hatta. Hatta apa mana hatta? Sehingga. Hatta, ya. Hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi manusia dia sibuk dengan urusan dunia dia, ya, mengumpul harta dan sebagainya, walaupun tak salah, tapi kadang-kadang dia disibukkan sangat, ya, sehingga hatta zurtumul maqabir, bila dia berhenti bila dia ziarah kubur. Ziarah kubur maknanya meninggal lah, ya. Jadi hatta, sehingga, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi dia ingkar dan sebagainya, hatta sehinggalah datang kepada mereka bukti, barulah mereka beriman. Okey tuan-tuan, cukuplah 20, ya. Dah 10 dah kita baca. Cuma kita belum tengok ayat, ya. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita tengok ayat pula untuk untuk 10 ni. An, iza, qad, an, lam, summa, au, is, lau, hatta. Okey. Ya, tuan-tuan jawab saja, ya. An, apa makna an? Kita tanya nama, ya. Kita tanya makna dalam bahasa Melayu. An. Perihal. Perihal ataupun tentang. Iza. Apabila yang apa? Apabila yang apabila akan berlaku. Qad. Demi sesungguhnya.
Kalau demi sesungguhnya lakot. Kalau kot je sesungguhnya saja. Sesungguhnya. Kalau Macam Ina lah. lakot Macam demi Ina juga. sesungguhnya. Macam Ina juga. Ina kan. Inna sesungguhnya dia apa kita panggil? Dia bukan ya, dia taukid lah ya, dia emphasis samalah kedudukannya. Ya, tetapi kalau lepas inna biasanya noun. Tetapi kalau lepas qad biasanya verb. Ya, itu kebiasaan dalam Quran. Qad ja'akum. Lepas qad dia verb. Tuan-tuan kena tambah. Lepas qad verb. Lepas inna noun. Okey. Okey ya, faham. Lepas qad apa ni verb, lepas inna noun. Okey, anna. Anna duduk kat mana biasanya? Anna di awal ke di tengah? Tengah. Di tengah ya. Anna maknanya apa tadi? Anna Bahawasanya. bahawasanya. Kalau bahawa je, kalau bahawa An. ada tu kalau bahawa an. Bahawa an ya. Ya, supaya pun boleh juga ya, supaya bahawa an. Kalau anna bahawasanya. Lam tadi apa makna lam? Lam Belum lagi. belum ya. Macam mana nak cakap saya belum makan? Ya, ana lam Dalam kul apa tadi? ana lam akul. Akul. Ya, akul makna saya makan. Lam akul saya belum makan. Tapi kena letak lam dulu. Ya, tak boleh kata akul lam, tak boleh. Lam akul. Lam. Ya, kena letak negation tu kena letak kat depan. Lam akul. Ana lam akul. Saya belum makan lagi. Ya, summa kemudian. Kemudian yang jauh. Kemudian jauh ya. Kalau au untuk bezakan. Ya, kopi ke tea? Syai au qahwah. Ya, qahwah. Qahwah tu kopi. Ya, Arab panggil qahwah ya. Kemudian is, ingatlah ketika mana tadi Kak Norma dah jawab. Lau, Haji Asyari dah bagi tahu tadi kalau. Dan lau dia conditional tetapi tak berlaku. Besar kemungkinan tak berlaku. Contoh yang kita bagi tadi tentang siapa tadi yang lau tadi tu? Laukan abayana. Barakah bin Naufal. Ya. Apa dia kata? Kalau ya aku hidup, ya kalau aku masih hidup, ketika orang Mekah halau kau Muhammad, pasti aku akan tolong kau. Ya, kalau aku masih hidup. Ya, sebab dia tahu dah, ya, mungkin dia tak hidup dah. Dia kata lau. Dia tak kata iza. Ya, sebab kalau dia iza, seolah-olah dia tahu bila dia nak mati. Ya, lama lagi. Okey, lau, ya, kalau atau jikalau sama. Kalau atau jikalau sama, lau. Kalau hatta sehingga, ya, sehingga. Hatta, ya. Jadi kalau dia ambil wuduk, ya, dia ambil wuduk daripada pergelangan, daripada hujung jari, ya, sampailah ke siku. Ya, hatta, ya, apa ni? Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu boleh guna ila juga, ya, hatta. Kalau hatta tu termasuk dah. Ya, hatta tu termasuk juga, ya. Jadi maknanya sampai bila? Ya, saya akan terus belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran sehingga, ya, hatta sehingga, ya, saya dijemput oleh Panjang hayat. sampai panjang hayat lah. Mana takkan give up, ya. Sebab kita tak tahu, kawan kita tak tahu, ya, sampai siri ke berapa kita rasa kita confident dah. Ya, jadi macam tu ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dah dapat. Cuma mungkin confidence level tu tak cukup tinggi ya. Kita bagi contoh-contoh. Ambil Quran sebagai contoh ya. Maka kita akan dapat. Sebenarnya untuk kelas tadabbur, Ustaz suka buat macam ni, tapi bukan semua pelajar boleh ikut. Ya, sebab tu kadang-kadang Ustaz tak sebut detail sangat. Ya, dalam tadabbur kan. Ya, kita tak boleh sebut detail sangat. Sebab yang datang tu sebahagian dia tak ada background. Dia tak tahu yang mana satu partikel, mana noun, mana verb. Kadang dia tak perasan, dia tak tahu. Dia tak datang kelas. Jadi bila tak datang tu Ustaz tak boleh detail kan. Sebab ada juga orang kata Ustaz, masa Ustaz buat tadabbur, ya Ustaz masuk kan? Tak boleh. Boleh sikit-sikit boleh, ya, kerana ramai nanti tertinggal. Tak boleh, ya, kita kena ra'i orang lain juga. Tapi kalau kelas Quran Arabik, tak ada hal. Kita boleh pergi detail. Pasal ni memang tempat dia. Okey, sekadar tu yang boleh Ustaz sampaikan. Kak Majitah ada apa-apa? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, semua jemaah. InsyaAllah kita jumpa lagi lah minggu depan. The next month, third week lah. Ada kelas lagi Ustaz macam biasa ya. Sama macam biasa hari Rabu. Cuma kalau sekali-sekali Selasa malam Rabu boleh ke? Selasa malam Rabu, saya okey Sekali-sekali je. Ya, insyaAllah okey. Ya, boleh. Kenapa Sebab Ustaz? Ustaz free. kalau minggu 3 dengan minggu 4 memang Rabu lah kan. 3 dan 4 dengan Ya. Rabu.
Kalau ada fifth week, kita boleh buat. Cuma kalau minggu yang tak ada, yang Rabu Ustaz boleh belum ejah tu, kotlah kita kata hari Selasa malam Selasa tu. Mana Selasa malam Rabu lah. Selasa malam Rabu tu boleh. Ya mungkin Ustaz bagi tahu awal, ya boleh tak minggu ni Selasa malam Rabu? Ya, Atau boleh tak? insyaAllah boleh. Ya. Okey ya. Okey, nanti Semua sekali kita buat. Disember mungkin banyak orang pergi holiday lah aku Ustaz. Betul, Tak tahulah. betul. Kita try dulu minggu, kita tengok nanti macam mana, ya, berapa jumlah yang ada. Tapi macam mana pun ada rakaman kan. Ada siapa nak tanya tadi? Macam suara siapa tadi tu? Last tadi. Ustaz, saya nak tanya. Sorry. Sorry last sekali. Yang an ni, kalau dalam hadis tu kita selalu jumpa dari kan Ustaz kan? So yang tadi Ustaz tak kata dari pun, maknanya dalam Al-Quran bukan dari Ustaz, tentang maksud dia. Bergantunglah ya. Macam hadis memang an tu maknanya darilah. An Aisyata. Hadis riwayat daripada Aisyah. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar. Betul lah. Ya, an tu juga boleh membawa makna dari atau daripada boleh. An dari dan an juga daripada. Boleh dua-dua. Ya, kita tambahlah ya. Dalam Quran biasanya an tu about atau regarding. Betul. Boleh Syarin. Okey, sekadar tu terima kasih pada Persatuan Wanita Islam Prihatin, Kak Masyita, semua para penyumbang juga ya, para apa kita panggil, mereka yang bertanya soalan, yang masih sudi hadir. Alhamdulillah ya, kita teruskan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.